dan muslimat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambung 290 muka surat 290, perkara yang ke-9. Masih lagi di bawah tajuk kepentingan akhirat dicapai dengan bekerja, dan kita telah membahaskan perkara yang ke-8 berhubung dengan angan-angan kosong untuk ke syurga Allah berdasarkan firman Allah di dalam suratul Baqarah yang telah kita baca, berhubung dengan sikap Yahudi dan Nasara yang berangan-angan dan mengaku bahawa mereka lah dua golongan yang bakal ke syurga. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Kita dah baca ayat tu panjang, dan kita dah sebut bagaimana mungkin mereka boleh ke syurga dalam keadaan sebahagian daripada dua golongan ini mendakwa adanya manusia yang menjadi anak Tuhan. Wal'iyadzabillah. Telah kita bacakan ayat dalam surah Taubah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnillah wa qalatin nasara al-masih ibnullah, al-ayat. Dan berkatalah Yahudi bahawa Nabi Uzair adalah anak kepada Allah, dan berkatalah orang-orang Nasara bahawa Nabi Isa juga adalah anak Allah. Na'udzubillah. Bagaimana nak masuk ke dalam syurga apabila mensyirikkan Allah, merobek sifat ketuhanan, merobek sifat yang mulia, sifat kesempurnaan, bahawa Allah itu lam yalid wa lam yulad, yang menjadi asas kepada iman dan akidah. Tetapi tetap kata Allah, mereka berangan-angan mereka lah ahlul jannah. Baik, malam ni kita sambung perkara yang ke-9. Bukan orang-orang Yahudi dan Nasrani sahaja yang berpendapat sedemikian, melainkan juga di antara orang-orang Islam sendiri ada yang mempunyai harapan yang kosong. Walaupun di sana kita meyakini tidak akan ada orang-orang Islam yang akan mendakwa Allah itu mempunyai anak. Kita yakin sedemikian. Tetapi apakah bentuk harapan dan angan-angan kosong itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah kehidupan mereka jauh daripada beramal soleh, daripada melakukan bekalan untuk melayakkan mereka masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menyelamatkan diri mereka
daripada azab siksaan Allah, mesti dengan amalan. So maksud harapan kosong tu, dia tak samalah dengan orang-orang Yahudi Nasara yang mendakwa tentang Allah yang empunya anak, na'udzubillah. Tetapi sudah tentulah mereka jauh daripada beramal soleh dan kemudian berangan-angan untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengira bahawa dengan semata-mata mengucapkan dua kalimah syahadat atau menamakan dirinya orang Islam akan cukup dengan itu terbuka pintu syurga, lalu mereka masuk ke dalamnya dengan selamat dan sentosa. Al-Qaradawi memberi ingat bahawa tidak cukup dengan ucapan dua kalimah syahadat. Tak cukup, walaupun ia merupakan satu license, satu pasport yang akan membawa kita ke syurga Allah. Tetapi kalau tanpa beramal, maka sesungguhnya tertolak, direndam dulu dalam neraka Allah, na'udzubillah. Maka kita mesti memahami, mengucap dua kalimah syahadat, juga mengaku kita ni orang Islam, masih belum cukup dan selamat. Itulah yang selalu kita sebut, la yabqa minal islami illa ismuhu au kama qala. Itulah yang Rasulullah sabdakan, tiada tinggal Islam di akhir zaman kecuali tinggal namanya sahaja. Itulah yang pernah disebut oleh Cat Stevens, atau namanya Yusuf Islam, ketika dia membicarakan proses dia mencari-cari Islam. Kalau tuan-tuan muslimat baca kisah Cat Stevens memeluk Islam, maka kita akan merasakan betapa bersyukurnya kita lahir daripada keluarga rahim ibu yang beragama Islam. Alhamdulillah. Bagaimana dia menceritakan satu agama ke satu agama untuk dia mencari hidayah dan petunjuk. Akhirnya dia menerima Islam. Cuma kita kod ucapan dia. Dia kata apa? Alhamdulillah, aku bertemu dulu Islam sebelum aku berjumpa orang Islam. Kan tajam tu, kan dalam makna dia. Alhamdulillah lah aku jumpa Islam dulu daripada aku jumpa dulu orang Islam. Dia nak gambarkan ucapan dia, ada orang Islam yang hanya pada nama sahaja, tetapi tidak mengamalkan akan ajaran Islam. Tak semayang, tak puasa, Allahu Akbar, tapi mengakui Islam, mengucap dua kalimah syahadat. Qaradawi kata tak cukup. Wal'iyadzabillah. Walaupun dia ada lesen mengucap itu, tetapi kalau tidak beramal, dia akan punah dan binasa. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itu kita mesti, dalam kita menjadi orang Islam, mestilah kita menghafalkan dua kalimah syahadat itu. Mesti wajib kita belajar tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti memahami la ilaha illallah dan memahami Muhammadur Rasulullah.
Wajib kita belajar. Bukan sekadar memahami bila sebut la ilaha illallah. Di sana terkumpul 41, iaitulah 20 hak wajib, 20 yang mustahil, dan 1 sifat yang harus bagi Allah. Itu asas dia. Bila sebut la ilaha illallah, nafi, la ilah nafi, illallah isbat, menafikan tak ada ilah, tak ada sembahan, mengisbatkan illallah kepada Allah. Maka dalam tu sudah tentulah kata ulama tauhid 41. 20 sifat wajib, 20 sifat lawan pada dia yang mustahil, dan 1 sifat harus bagi Allah, iaitulah harus bagi Allah mencipta makhluk. Itu harus. Bukan wajib bagi Allah mencipta langit dan bumi. Bukan wajib bagi Allah mencipta syurga dan neraka. Bukan wajib bagi Allah mencipta manusia. Selagi nama dia makhluk, sifat tu harus bagi Allah. Allah nak buat tak nak buat tu hak dia. Maka la ilaha illallah 41. Muhammadur Rasulullah 9. 4 yang wajib, 4 yang mustahil, dan 1 yang harus. Tabligh, fatanah, sidik, apa semua ni, hendaklah kita tabligh, fatanah, sidik, apa semua ni, hendaklah kita faham 4 sifat itu ada lawan dia, dan 1 yang harus: makan, minum, berkahwin, gelak, ketawa dan sebagainya. Sifat atas manusia biasa yang Rasulullah juga mengalaminya. Tu dia 9 pula di situ, campur 41, 50. Cukupkah sekadar hafal? Cukupkah sekadar belajar? Dah, mesti dihadamkan dalam bentuk praktikal amali kita. So 50 di situ. Cukupkah mengaku saya ni Islam? Belum cukup. Maka kita mesti kembali kepada apa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat di dalam Al-Quran yang akan saya baca sekejap lagi, untuk kita melihat ciri-ciri keislaman yang sejati. Baik, habiskan sikit. Al-Quran telah menegaskan bahawa syurga itu hanyalah akan diterima oleh orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan mengerjakan perbuatan baik. Ditutup perkara yang ke-9 oleh Al-Qaradawi dengan menyebut siapakah dia golongan yang diterima oleh syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitulah kata Qaradawi, mereka yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan melakukan amal-amal kebaikan. Baik, mari kita lihat sepotong ayat. Apakah dia bentuk Islam yang sebenar-benar? Atau dengan mudah bicaranya, apakah dia sifat keislaman yang sejati? Atau lebih mudah faham lagi, bagaimanakah kita beragama dengan agama yang benar-benar kita faham? Maka rujuk ayat 125 Suratun Nisa, di mana Allah berfirman, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadhallahu Ibrahim khalila.
dhalika sadaqallahul azim. 125 An-Nisa, balik tengok tafsir. Kata Allah, waman, dan siapakah disebut dengan isim nakirah. Man maknanya general, maknanya umum. Nakirah bukan ma'rifah, maknanya siapa saja. Sultankah, rajakah, Perdana Menterikah, petanikah, siapa saja asal dia manusia, manlah. Lalu Allah mulakan dengan isim tafdhil, waman ahsan. Ahsan bukan hasan. Hasan itu baik, tetapi ahsan terlalu baik. Ada lagi tak selepas ahsan dalam kaedah bahasa Arab untuk menunjukkan baiknya tu? Tak ada dah. Ahsan lah, sebab dia isim tafdhil. Bolehkah tuan-tuan sembahyang Allahu kabir? Tak boleh. Walaupun kabir makna dia besar, mesti kita sebut dengan lafaz isim tafdhil Allahu akbar. Mesti akbar, sebab akbar itu isim tafdhil. Tak ada lagi yang lebih besar selepas akbar. Habis, dia paling besar. Maka Allahu akbar. Baik. Waman ahsan. Ahsan itu tafdhil. Tengok deklarasi Arafah. Tengok deklarasi Arafah. Kalau nak belajar isim tafdhil mudah. Tengok deklarasi Arafah 9 Zulhijjah ayat 3 Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ada dua isim tafdhil. Ayat 3 Al-Maidah, al-yawma, maka pada hari ini. Ada alif lam. Al-yawma ada alif lam ma'rifah, iaitu alif lam yang menunjukkan hari Arafah. 9 Zulhijjah, pada hari ini. Al-yawma ma'rifah di situ. Akmaltu fi'lun madhi. Akmaltu, tu siapa? Allah. Akmaltu, tu untuk aku. Tu untuk aku. Syarabtu, aku telah minum. Jalastu, aku telah duduk. Zahabtu, aku telah pergi. Rokoktu, aku telah isap rokok. Begitu kan? Tu untuk kita, anak. Fi'lul madhi untuk anak. Baik. Al-yawma akmaltu, tu maksudnya Allah kata aku telah sempurnakan. Tidak disebut al-yawma kamaltu, tidak disebut kamal. Kamal sempurna, tapi Allah sebut akmal, terlalu sempurna. Allah, hari ini aku telah sempurnakan. Sempurnanya macam mana? Terlalu sempurna. Kenapa? Akmal. Dinakum, aku telah sempurnakan untuk kamu din, cara hidup kamu, nizam, peraturan untuk kamu. Kerana ad-din lebih besar daripada religion. Islam ni kita tak boleh tafsir dengan religion sahaja. Kita mesti sebut lebih pada agama, sebab dia ad-din, way of life. Inna dina indallahil Islam. 19 Ali Imran. Sesungguhnya ad-din di sisi Allah hanyalah Islam. Ad-din, way of life. Aku telah sempurnakan akmal tu lakum, kum kita, antum kita, dinakum. Kemudian wa atmam, sekali lagi isim tafdhil. Allah tak sebut tamam. Kadang kita menyembang kawan-kawan, gua buat kerja, dia tanya habislah. Khalas ya akhi, tamam. Khalas, mana habis? Tamam. Selesai dah kerja kita. Boleh dah isap rokok.
Tamam ya akhi, selesai, boleh balik lah. Ataupun hang solat apa ni? Aku solat tamam, makna tak jamak qasar lah, tamam, sempurna. Tapi bila ada alif depan, atmam, terlalu sempurna. Isim tahdhir. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ni aku nak declare, kata Allah, aku telah sempurnakan bagi kamu nikmat aku. Ya Allah, ya Tuhan. Macam mana Allah sempurnakan? Terlalu sempurna. Atmam, tak lawan dah, habis, sempurna dah. Nikmat apa tuan-tuan nak sembang? Kesihatan, wang ringgit, keluarga, udara, sihat, buah-buahan, makan, minum, beritahu. Allahu Akbar. Kasihnya Allah kepada makhluk, sampai tak ada satu pun yang Allah biarkan tak ada rezeki. Semua dapat rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Di awal surah Hud kata Allah, tidak adalah makhluk yang melata atas muka bumi ini melainkan akulah yang menanggung rezekinya. Semut ada rezeki dia, ular ada rezeki dia, semua Allah bagi. Ya Allah, ya Tuhan, kasihnya Allah. Atmamtu, aku telah sempurnakan. Tamam, atmam, terlalu sempurna nikmat aku. Wa raditu lakumul Islam Madinah. Itu senang faham. Nak faham isim tahdhir, tengok ayat 3 Al-Maidah. Fahamlah kita. Baik. Balik 125 An-Nisa. Kata Allah, waman ahsan, dan siapakah yang terlebih cantik? Ahsan. Ada lagi tak lepas ahsan? No, tak ada dah. Maafi, habis. Tak ada dah. Sebab dia ahsan, isim tahdhir. Apa yang ahsannya? Dinan, agama, cara hidup. Siapakah yang paling cantik? Orang yang beragama. Maksudnya siapakah yang paling hebat, paling betul Islam dia? Senang faham. Lalu Allah sebut dalam ayat tu, mimman aslama wajhahu lillahi. Pertama kata Allah, mereka-mereka yang aslama wajhahu lillahi. Aslama fi'lun madhi. Aslama makna telah menyerah. Islam, aslim. Kalau aslim mana Islamlah engkau. Aslim taslam, tu surat Nabi pada pembesar-pembesar. Aslim taslam. Aslim makna fi'l amal, Islamlah. Aslama dia jadi madhi, telah Islam. Islam makna apa? Penyerahan. Makna mudah Islam, iaitulah penyerahan, ketundukan. Sebab itu tengok ayat 128 Al-Baqarah. Saya tolak tepi kejap An-Nisa. Tengok sekejap 128 Al-Baqarah. Nak faham Islam, nak faham makna Islam. 128 Al-Baqarah. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Saya baca ayat tu je. Doa apa tu? Doa Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam ketika mereka selesai meninggikan Kaabah. Lalu mereka berdua berdoa. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana waj'alna muslimaini laka. Wahai Tuhan kami, ij'alna, jadikan kami ini muslimaini. Muslim mufrad, muslimaini kita panggil isim muthanna, isim dua, muthanna, atau boleh juga baca muslimani. Ada alif, ada nun, atau ada ya, ada nun. Dua-dua boleh pakai. Al-Baqarah muslimaini.
Boleh baca juga kalau sembang biasa kita, muslimani, ada alif ziyadah min harfun alif min qabla nun, sebelum daripada huruf nun, maka alif itu menunjukkan musanna. Baik, muslimaini jadi isim dua, muslimun jadi jamak. Muslimun au muslimin, muzakkar salim, jamak muzakkar salim. Baik, nak sebut Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka. Laka, ka tu Allah, engkau. Kaedahnya mukhatab. Dalam bahasa Arab dia panggil mukhatab, iaitu ka. Dia bukan dhamir ganti nama, tapi bercakap beradab dengan Allah, ka. Nah, tu dia. Bila kata ka ataupun kum, maknanya orang itu di hadapan kita. Hal hadza kitabuka, kita tanya dia. Hal hadza qalamuka, kawan tu depan kita. Kita kata, hal hadza qalamuka, ni pen hang ke? Qalam, pen. Engkau punya pen ke? Kita tak kata hal hadza qalamihi, itu cakap dengan dia. Tu bengong. Tu tak cerdik, kena mengaji bahasa Arab. Hal hadza qalamuka, ka tu kalau dia lelaki, kalau dia perempuan, hal hadza qalamuki. Kalau ramai, hal hadza qalamukum, ni pen kamu semua ke? Gitu. Tuan-tuan, hal hadza raqaqika. Ini rokok engkau ke? Hadza na'am, hadza raqaqi. Dia kata na'am, tu rokok aku. Mana nak sebut kaedah dia begitu. Baik. Bila kata muslimaini laka, ka tu Allah. Makna Nabi Ibrahim beradab macam Allah tu depan dia. Begitu. Macam, sebab ka, orang tu depan kita kalau kita bercakap. Kalau dhamir ganti nama, he, who. Hal hadza kitabihi, kita tanya kawan kita, hal hadza kitabihi, ini kitab dia. Kawan tu tahulah dia tu siapa. La, kita kata la, bukan dia punya. Baik, nak sebut Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menyebut tentang Islam, penyerahan. Ya Allah, jadikanlah kami berdua ni muslimaini, dua orang yang menyerah diri kepadamu. Kalau buka tafsir, nak sebut makna Islam. Baik, Allah kata, wa man ahsanu dinan mimman aslam, telah pun menyerah. Makna selagi kita tak menyerah pada Allah, bahaya. Itu dia. Sebab itu disebut dengan fi'lun madhi, aslama, telah menyerah. Makna mesti berlaku penyerahan itu, barulah dia memiliki agama, din yang benar. Kalau sembang sahaja tapi tidak berlaku penyerahan, tak masuk buku. Kenapa tak masuk buku? Sebab disebut dengan isim, dengan fi'lun madhi, past tense, aslama, bukan aslim. Kalau jamak aslamu, lam tu fathah. Bila lam bari atas, dia akan jadi madhi, aslama. Tuan-tuan, penyerahan tu mesti berlaku dulu. Kalau tidak berlaku penyerahan, habis. Sebab itu kata Allah, siapakah yang terlebih baik adil dia daripada mereka yang aslama wajhahu lillahi, yang telah menyerahkan, aslama, yang telah menyerahkan wajahnya kepada Allah. Maksudnya tubuh dia, diri dia, roh dia, jiwa dia untuk Allah. Dia terima segala apa yang Allah tentukan. Dia redha. Maka dialah orang yang akan dijemput dengan baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kita nak yang itu, tuan-tuan. Orang tak dengar,
tetapi malaikat maut memanggil roh kita, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Orang tak dengar. Wahai jiwa yang tenang, antara nama nafsu ialah mutmainnah. Susah tak dapat? Susah, tapi boleh dapat. Jiwa yang tenang. Nak dapat nafsu kamil lagi tak boleh lah. Tu nafsu nabi-nabi, nafsu yang sempurna, nafsu kamil ni paling tinggi. Kita ni stage mungkin lawamah, mungkin mulhimah, walaupun kita tidak masuk nafsu ammarah. Tak ada kita ammarah. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya kata Allah, nafsu amarah ni dia tak ada kerja lain, ammaratum bisu. Surah Yusuf, dia kira nak buat jahat ya. Tak ada hak tu. Tak ada kerja, duduk di rumah termenung-menung, minum arak mana ada. Tak ada. Start motor pergi kena yang seng brandy mana. Tak ada mana ada. Habis kuat pun menung-menung sokok. Kan? Tu lah. Habis pun balik rokok. Tu aja. Sebab sokok sunat muakkad. Kata dia lah. Tak ada kita pergi merayau pergi tikam nombor ekor. Tak ada. Kita tak ada lah. Amarah tu tak ada, insya-Allah. Tapi boleh jadi lawamah, boleh jadi mulhimah. Duk kuliah tak boleh lama. Tengok bola tambah waktu tak apa. Tu lawamah. Tengok bola tambah waktu tak apa. Wah, dah 4:45 pagi dah. Tapi pasal Real Madrid dengan Barcelona punya pasal, tambah masa pun tak apa. Silap-silap penalti, subuh 6:40 bungkoi. Bola punya pasal. Ingat dah habis final Champions League, tengok tambah masa, tak skor juga penalti. Orang dah azan tu, kena penalti lah. Orang dah azan, tunggu penalti 6:40 baru subuh. Jahannam kita, jahannam jawab dia. Walaupun masih dalam ruang lingkup waktu subuh, tetapi roh kita sakit, mengutamakan TV dan bola daripada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bungkui, dia bukan tuan-tuan dan bukan juga saya, orang Jerman Timur. Kita nak sebut bagaimana ini kadang-kadang berlaku. Lawamah. Tambah tengok bola stadium lah, tak boleh lah. Tunggu masa besok pun boleh main. Kalau boleh tengok, dia lagi syok tambah masa sebab boleh maki lagi referee. Maki referee tu syok kan. Anak haram, referee kena anak haram. Teruk betul ya, haru betul ya Allah. Nak sebutnya, nak dapat mutmainnah tu kena mujahadah kita kuat. Bukan dia main-main. Mujahadah kena kuat, baru boleh sampai. Tapi boleh sampai tak? Boleh. Orang tak dengar. Malaikat panggil, hei jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki. Kenapa tak sebut rabbika? Kenapa sebut rabbiki? Hak mati tu perempuan ke? Dah Allah tak sebut pun. Kenapa sebut rabbiki? Kenapa tak rabbika? Hak mati tu perempuan ke? Makcik Joyah mana ke? Ayat tu umum. Kenapa rabbiki? Kenapa disebut dengan mu'annah? Sebab mutmainnah, dia ada ta marbutah, maka dia jadilah mu'annas, maka jadilah rabbiki. Tak boleh rabbika. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyatan. Kalau waqaf, radiyatan maradiyah. Kalau sambung, radiyatan maradiyatan. Dipanggil apa tu? Jumlatan mufidatan. Mesti baca begitu. Tak boleh baca radiyatan maradiyatun. Tak boleh baca radiyatan maradiyatin. Salah di sudut nahwu. Radiyatan maradiyah.
jomlah balik. Bahasanya mudah. Malaikat maut kata, jom bang, kita balik bang. Balik jumpa kekasih. Baliklah, cukup dah, penat dah dunia ni, jom kita balik. Balik macam mana? Radiyatan maradiyah, redha dan meredai. Engkau dah redha pada Allah, engkau redha pada Allah yang menciptakan engkau. Engkau redha dengan semua pemberian Allah, rezeki ke apa saja takdir Tuhan kau redha. Dan Allah pula maradiyah, Allah pun dah redha dekat engkau. Tunggu apa lagi bang? Kata malaikat maut, jom kita balik. Fadkhuli fi ibadi, kata Allah, meh masuk dalam geng hamba aku. Wadkhuli jannati, jom masuk syurga. Allah, tuan-tuan, syarat dia kita mesti aslama wajahahu lillahi. Kita mesti jadi manusia yang benar-benar melakukan penyerahan diri kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, ayat yang sama, Allah kata wa huwa muhsinun, dan dia suka benar buat baik. Dia suka benar buat baik. Tuan-tuan muslimin muslimat, masuklah kita dalam grup fastabiqul khairat. Mari kita masuk grup ni. Bukan kata buat baik, tapi sibak, kata Arab. Fastabiqu, sibak, daripada kalimah sibak, sin ba qaf, sibak. Kalau Arab kata sibaqul khair, makna lumba kuda. Sibak makna perlumbaan. Sibaqul khair, al khair kuda, farsun pun kuda. Tengok ayat, sibaqul khair maknanya perlumbaan kuda. Nak sebut bila Allah kata fastabiqul khairat, berlumba kamu buat baik. Kamu berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Itu sifat yang Allah hendak. Wa huwa muhsinun. Sebab itulah yang syurga hendak. Syurga dia hendak orang macam tu. Nanti insya-Allah sesi akan datang saya akan pecah lagi. Akan wa huwa muhsinun. Malam ni tak sempat masa saya nak hurai panjang. Nanti saya nak pecahkan Isnin minggu ketiga, saya pecahkan lagi perbahasan kepada wa huwa muhsinun tu. Saya nak pecah lagi untuk kita melihat ciri-ciri ahli syurga. Ada dah dalam ni, cuma tak boleh nak keluar sebab masa kita terhad. Ingat kita fikir pipi lagi, belum bebas lagi. Kita mesti patuh kepada SOP. Adalah saya tambah sikit dalam 10 minit gitu. Nak sebut apa dia, kalau saya hurai nanti jadi panjang. Saya simpan itu spare Isnin minggu ketiga insya-Allah. Nak sebut pecahan kepada muhsinun. Yang syurga cukup syok. Yang syurga ndak ni, orang-orang beriman ni, Allah. Saya teringat ketika Al-Imam As-Suyuti nak kata orang-orang yang beriman ni, yang betul-betul melakukan penyerahan diri kepada Allah, orang-orang ni subhanallah. Ketika Al-Imam As-Suyuti rahimallahu ta'ala menulis dalam suatu buku dia, Al-Imam As-Suyuti menyebut tentang satu ayat firman Allah dalam surah Ad-Dukhan, fama bakat alaihimus samaa'u wal ard. Kata Allah, sesungguhnya langit dan bumi tidak akan menangis, tidak akan menangisi kematian mereka. Al-Imam As-Suyuti hurai, kematian siapakah yang langit bumi tidak akan menangis? Maksud ayat dalam surah Ad-Dukhan itu, maksudnya ialah kematian Fir'aun dan bala tentera dia. Fir'aun dan bala tentera dia mati di Laut Merah. Allah bawa turun ayat beritahu cerita ke Nabi bahawa langit bumi tak pernah menangis di atas kematian Fir'aun.
Tetapi kata Al-Imam As-Suyuti, ketika mana orang-orang yang beriman meninggal dunia, orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang baik-baik, orang yang hebat, yang kita tahu amalan dia, subhanallah, apabila dia meninggal, kata Al-Imam As-Suyuti, dua pintu langit akan menangis. Ini tulisan Al-Imam As-Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang lahir di sebuah bandar namanya Suyut di negara Mesir, telah berkata, Masyayikh Al-Azhar telah berkata, Syekh Al-Azhar, bahawa sesungguhnya Al-Imam As-Suyuti pada setiap hari Jumaat akan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu siapa cakap? Masyayikh Al-Azhar, Syekh Al-Azhar. Subhanallah, itulah kehebatan Al-Imam As-Suyuti rahimallahu ta'ala. Dia kata apa? Dia kata, apabila orang beriman meninggal dunia, orang bertakwa meninggal dunia, dua pintu langit akan menangis, menangisi kematian dia. Dua pintu langit. Fir'aun mati, mampulah langit bumi tak teriak, kata Allah. Orang jahat mati, langit bumi tak teriak. Tapi orang beriman, bila dia meninggal dunia, kata Imam As-Suyuti, ada dua pintu langit akan menangisi kematian dia. Al-awal, pintu langit yang pertama ialah pintu langit yang rezeki dia turun. Allah, kan kita doa dalam solat sunat duha kita, ya Allah, kalau rezeki aku di langit, bawa turun ya Allah. Daripada langit turun rezeki. Ada tak pintu dia? Ada. Pintu yang menurunkan rezeki. Kata Imam As-Suyuti, pintu ini menangis. Pintu yang turun rezeki kita, pintu langit tu menangis bila mamat ni mati, orang beriman ni meninggal. Allahu Akbar. Dan yang kedua, kata Imam As-Suyuti, yang akan menangis ialah pintu langit yang naik amalan kita. Kan malaikat bawa amalan kita. Sembahyang kita maghrib tadi, malaikat angkat bawa bertemu Allah, dan akan melalui pintu langit. So pintu langit yang amalan kita lalu, pintu tu pun menangis, kata Imam As-Suyuti. Baiklah, tak ada ruginya kita jadi orang yang beriman. Tak ada rugi. Tak ada ruginya, walaupun mungkin atas kita beriman buat baik itu kita dicaci, kita dicemuh, biarlah. Kita tegur orang buat baik, kita dicemuh, biarlah. Sebab bagi kita, penghinaan Allah itulah yang paling menakutkan. Kalau tidak, Nabi Ibrahim tidak doa. Ayat 87 surah Asy-Syu'ara, wala tukhzini yauma yub'atsun. Dan berdoalah Nabi Ibrahim, ya Allah, ya Tuhanku, jangan engkau hina aku pada hari kebangkitan. Nabi Ibrahim minta jangan dia dihina di hadapan Allah pada hari kebangkitan. Untuk Nabi Ibrahim aja, kalau Allah dah hina manusia di bumi mahsyar, habis. Takut sangat tuan-tuan, takut. Ya Allah, keseorangan berhadap Allah. Ji'nakum, kamu akan jumpa aku furada. Kamu akan jumpa aku furada, mufrad, sorang-sorang, dengan cari pasal dengan Allah. Sebab tu di dunia ni lah kita nak buat sehabis baik, bertaubat atas segala dosa dan kesalahan kita. Allah kata, wa huwa muhsinun, dia suka buat baik. InsyaAllah Isnin minggu ketiga saya pecah buat baik ni kepada 4 poin. Ada dah dalam ni, saya nak keluarkan nanti, cuma masa tidak cukup. InsyaAllah Senin minggu ketiga saya pecahkan wa huwa muhsinun kepada 4 poin. Dan ada peristiwa sahabat yang saya nak kongsi bersama untuk kita ambil ilmu.
Baik, saya habiskan ayat tu 125 An-Nisa. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Sifat ketiga orang-orang yang mereka itu ahsanudinan, yang memiliki din yang baik. Sifat ketiga, wattaba'a, mereka telah mengikut millata, cara hidup Ibrahim. Millah boleh taksir dengan ad-din, agama. Mereka mengikut millah, wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Mudah kita nak sebut, kita belajar perangai Nabi Ibrahim alaihi salam. Seorang dia tak peduli siapa, mungkar tetap mungkar walau dia seorang. Lempak dalam api, aku tak heran walau dia seorang. Namrud ditegurnya, kaumnya diajaknya kembali kepada Islam walau dia seorang. Nabi Ibrahim mana ada parti, tambah pejuang lagi tak ada. Pejuang apa, aku pun penin lah. 95 dah, cukup lah berjuang pun. Aduh, letih. Cuma dah Malaysia membenarkan penubuhan parti, hantapilah. Aduh, macam-macam. Kita nak sebut perangai Nabi Ibrahim. Kita ikut perangai dia. Dia tak pernah bersekongkol dengan mungkar. Dia lawan walau dia seorang. Dia tegur walau ayah dia sendiri. Tu dia, wattaba'a millata Ibrahim. 3 ni barulah ahsanudinan, insya-Allah. Nanti sebelum kita pindah perkara 10, insya-Allah Isnin minggu ketiga saya akan hurai. Saya nak pecahkan wa huwa muhsin, yang menjadi sifat-sifat yang ahli, yang syurga duk syok, duk tunggu kita. Syurga duk rindu ni, duk tunggu kita. Dan saya nak pecahkan nanti kepada 4 perbahasan. Dan saya akan selit nanti akan kisah sahabat Ansar namanya Amru bin Jamuh radhiyallahu anhu. Dan saya nak baca nanti beberapa ayat. Kemudian saya nak petik hadis Imam Muslim tentang beberapa perkara yang boleh kita lihat nanti, insya-Allah taala. Maka kesimpulan perkara yang ke-9 ialah di sana ada juga orang-orang Islam yang memasang angan-angan kosong. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita tak masuk dalam golongan itu. Berangan nak pergi syurga Allah, tapi tak nak beramal. Cukup dengan berpuas hati 2 kalimah syahadah dah jadi orang Islam dah. Sedangkan di sana adanya kitab yang dikarang oleh para ulama, di antaranya almarhum Ad-Doktor Al-Ustaz Fathiyyakan dalam kitabnya Madza Ya'ni Intima'i lil Islam, atau bahasa Melayunya, apa artinya saya menganut Islam. Buat satu kitab nak ajar kita macam mana nak jadi orang Islam yang betul. Itu yang kita boleh belajar tu. Muslim di sudut akidah, Muslim di sudut ibadah, macam-macam bab dia tulis. Supaya kita faham, tak cukup dengan kalimah syahadah, tak cukup dengan mendabik dada saya ni orang Islam, tetapi apakah pengisian kita terhadap ikrar takrir yang kita ucapkan. Semoga bermanfaat sedikit yang kita bahaskan pada malam ini. Jumpa insya-Allah hari Ahad ini tafsir suratul Naml. Insya-Allah kita sambung, masih lagi belum habis tafsir suratul Naml. Dan kemudian saya akan pecahkan nanti wa huwa muhsinun, masih lagi perkara 9 pada Isnin minggu ketiga. Kemudian habis yang tu kita akan masuk perkara yang ke-10. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.